السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang banyaknya keingkaran pada Allah. Kita adalah hamba yang banyaknya maksiat kepada Allah. Dan juga kita kesemuanya akur bahwasanya kesemuanya kita adalah hamba yang begitu banyak memiliki serba kekurangan muamalah hubungan kita dengan Allah. Tapi begitu kasihnya Allah, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba yang kerdil, kepada kita sebagai hamba yang penuh berlumuran dengan dosa. Begitu Allah kasih pada kita, begitu Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita, Allah Subhanahu wa taala tetap pilih kita untuk berada di dalam rumahnya dan sekaligus berada min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga. Cuma kita minta pada Allah, kita harap pada Allah, kita pohon pada Allah, kita merayu pada Allah. Moga-moga amalan-amalan semacam ini kita minta pada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan istiqamah pada kita. Moga-moga kesemuanya kita sentiasa dibimbing oleh Allah, sentiasa dipelihara oleh Allah, sentiasa diberikan bantuan oleh Allah untuk melakukan amalan sebegini. Dan moga-moga kesemuanya kita juga mengakhiri atau tutup riwayat hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Ya hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamlah dalam perasaan hati sedalam-dalamnya perasaan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada kita untuk datang pada surau salat subuh secara berjemaah. Kita berada pada zaman yang susah untuk beramal. Kita berada pada zaman yang semakin hari semakin berat, semakin tahun semakin susah orang untuk beramal. Tapi Allah Subhanahu wa taala pelihara umur kita, Allah taala pelihara usia kita, Allah Subhanahu wa taala tetap pelihara kita dan sibukkan kita dalam beramal. Moga-moga dikekalkan oleh Allah. Amin. Amin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu disebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala. Di antara munajah doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, seperti mana kesemuanya kita harap maklum, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup baginda sayang. Pernah didatangi oleh sahabat tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di kalangan sahabat lelaki yang paling tuan kasih? Maka baginda mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tanya pula sahabat ni, bagaimana pula di kalangan sahabiah, bagaimana pula daripada kalangan wanita, siapakah yang paling tuan kasih sayang? Maka baginda mengatakan putrinya, iaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala, ummul mukminin, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebanyakan harta yang dimiliki olehku, kebanyakannya bersumber daripada harta iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir mengenai begitu sayangnya baginda perhatian kepada iaitu pak mentuanya iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat radhiyallahu majma'in, kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan muka yang agak monyok, dalam keadaan muka yang agak sedih.
Kemudian baginda tahu keadaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian baginda nak raih hatinya, menghibur hatinya. Kemudian baginda mengatakan, wahai sahabatku sekalian, lihatlah akan wajah satu orang yang telah bela mati-matian padaku ketika mana ke awal keislaman yang aku bawa semua semua dalam keadaan menentangku, tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah membela aku. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku di antara salah faham di antaraku dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar enggan memberikan maaf kepadaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dekatlah denganku dan duduklah di sampingku. Ketika mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah duduk bersebelahan dengan baginda, kemudian datanglah Al-Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian memohon maaf kepada Abu Bakar As-Siddiq dan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi mengatakan, asalnya aku lihat baginda tengah sandar. Kemudian ketika datang Al-Amirul Mukminin Sayyidina Umar, kemudian baginda ke depan dan agak merah wajah baginda dan marah Sayyidina Umar dan mengatakan, ya Umar, pada awal keislaman yang aku bawa termasuk yang menentang aku adalah engkau, wahai Umar. Tapi yang awal keislaman yang aku bawa, yang membela mati-matian aku adalah iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyesal dan mohon maaf. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, sejak daripada peristiwa ni tak ada mana-mana sahabat yang pernah guriskan hatiku. Sejak daripada terjadinya hal ini, tak ada mana-mana sahabat yang pernah sakitkan hatiku. Nah, inilah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini termasuklah golongan asyarah mubasysyarah bil jannah, 10 top 10 sahabat yang confirm akan masuk syurga. Dan list top 10 tersebut yang pertama sekali disebut oleh Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti juga begitu mengenai hadis yang masyhur yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat mujahadah memberikan infak, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah habiskan seluruh hartanya diberikan pada baginda. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, begitu juga riwayat daripada Zaid bin Aslam radhiyallahu anhuma meriwayatkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hari ini akan ku mengatasi infak sedekah lebih aku berbanding dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian datang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membawa separuh hartanya dan berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda tanya, ya Umar, separuh engkau telah bawa harta engkau? Ya. Dan berapa banyak yang engkau tinggalkan pada rumah engkau? Separuh juga. Separuh. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan telah memberikan infaknya seluruh harta dan sikit pun tak disisakan. Cuma ada sambungan dalam kitab Hilyatul Awliya Al-Hafiz Abu Naim Al-Asfahani. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah habiskan infak seluruh hartanya, kemudian telah didengar oleh Abu Quhafa. Siapa Abu Quhafa ini? Abu Quhafa adalah ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Telah datang menemui Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Abu Bakar punya anak perempuan. Kalau Imam Az-Zahabi berpendapat Asma ni lagi muda lagi. Aisyah radhiyallahu anha tu kakak, lebih usia lagi jauh tua sikit. Berbanding muda lagi Asma binti Abi Bakar. Nanti Asma binti Abi Bakar dinikahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan siapa? Iaitu Sayyidina Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma. Zubair bin Al-Awwam pun termasuk asyara mubasysyarah bil jannah. Kata ulama, keturunan mereka semua Allah jadikan mereka salih-salihah. Allah jamin keturunan mereka semua baik-baik belaka. Nah, Abu Quhafa datang menemui cucunya iaitu Asma binti Abi Bakar dan tanya, aku telah dengar ayah engkau telah habiskan seluruh hartanya, telah berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tak sisakan sedikit kepada keluarga. Asma radhiyallahu ta'ala mengatakan, mana ada atuk, kejap aku datang balik. Abu Quhafa ni buta. Asma pergi balik, ada satu bekas yang biasa Abu Bakar As-Siddiq letakkan duit. Maka dia ada letakkan kain, kemudian diletakkan kerikil atau batu kecil-kecil, kemudian ikat.
Pergi jumpa Abu Quhafa atuknya dan nak kata Asma, Abu Quhafa wahai atukku, nak masukkanlah jadi dalam bekas masukkan tangan. Cuba tengok ada tak? Ada dinar wa dirham. Nah, ada duit ni. Alhamdulillah, aku ingat tak disisakan. Padahal untuk membela Abu Bakar As-Siddiq, ayah yang tercinta, supaya tak ada fitnah tomahan, maka dijaga sedemikian oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala. Kemudian datang di antara Abu Jahal atau Abu Lahab datang dan tanya kepada Asma, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayah engkau pergi ke mana, hijrah ke mana? Kemudian Asma tahu perjalanan mereka, tapi kata Asma, la adri, saya tak tahu perjalanan. Punya marahnya mereka ini, maka mereka tampar Asma, dan riwayat menyebutkan ketika itu Asma tengah pakai subang dan tamparan tu begitu kuat menyebabkan subang yang tengah pakai jatuh di lantai bawah. Ya hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pernah satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala lakukan musafir, perjalanan dengan baginda. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuan, izinkan saya di hadapan. Walaupun dipandang sebagai su'ul adab, tak berapa nak ada adab, tapi kerana kalau saya masuk pada tempat gua yang gelap ini, sekiranya ada ular, biar saya disengat dulu. Kalau ada kala jengking apa-apa binatang buas, biar saya kena dulu, supaya tak ada mana-mana ni kena kepada Tuan. Kemudian ketika tu waktu malam, ketika waktu pagi, nampak pakaian Abu Bakar As-Siddiq tu tak ada pakaian. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana pakaian kau ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, aku dah koyak tadi, setiap lubang-lubang yang ada aku tampal, aku letak, supaya tak ada nanti binatang apa keluar sengat kepada jasad engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan lebih banyak lagi, secara ringkasnya mudah kita faham, inilah kedudukan sahabat ni. Telah bela mati-matian, habis-habisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ini munajah pada Allah, doa pada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku ya Allah, setelah engkau berikan hidayah pada kami ya Allah, tolonglah ya Allah, kekalkan hidayah pada kami. Itu tara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu, yang confirm masuk syurga tu. Dah terbaik tu, tak ada terbaik setelahnya tu, tak ada. Ulama mengatakan seluruh asyara mubasyarah bil jannah, 10 top 10 sahabat masuk syurga, yang paling afdal tu Abu Bakar. Meskipun kepimpin Umar Al-Khattab tu telah menakluk banyak tempat-tempat daerah orang kafir. Kalau dalam mengenai khalifah, 4 khalifah kepimpinan, yang lebih menonjol Umar Al-Khattab. Segi zuhudnya, segi penakluk banyak negerinya, banyak tunduknya orang kafir pada Umar. Tapi kalau segi lebih afdal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq bersih zahir batin, masih minta lagi pada Allah tolong dikekalkan hidayah. Kita tak tahu setelah kematian kita. Kita tak tahu mati kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mati ketika dalam tandas, mati ketika maksiat, mati ketika sujud pada Allah. Tapi moga-moga kesemuanya kematian kita husnul khatimah. Amin. Amin. Kita tak tahu kubur kita macam mana, kita tak tahu nanti hisab kita macam mana. Wallahu a'lam. Maka kita lebih lagi nak perlu harap pada Allah supaya Allah kekalkan hidayah pada kita. Moga dikekalkan oleh Allah. Amin. Amin. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kitab ni adalah hasil syarah bagi kitab asalnya adalah kitab Bidayatul Hidayah, karya Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Ada 2 ulama Jawi yang tersohor. Pertama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, syarah juga. Namun kitabnya Hidayatul Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Ada beberapa masjid ngajar juga. Di antaranya adalah kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Tu disebutkan kisah mengenai Al-Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah. Siapa Al-Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah? Tabi'in. Siapa? Iaitu guru kepada mazhab fiqah kita, iaitu Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhuma. Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala satu hari jalan, kemudian pergi menuju pada Kaabah, kemudian tawaf Kaabah, kemudian teriak nangis Imam Sufyan As-Sawri. Al-Imam Syaiban Ar-Ra'i, Imam Syaiban Ar-Ra'i tu tengah perhati Imam Sufyan As-Sawri tawaf Kaabah dalam keadaan penuh tangisan, nangis betul. Habis daripada tawaf, Imam Syaiban Ar-Ra'i jumpa Imam Sufyan As-Sawri. Ya Imam, alangkah baiknya
sekiranya kamu nangis tadi mengenangkan dosa, alangkah baiknya kamu mengenang dosa, menangis ketika bersendirian, duduk satu orang. Jangan nangis ketika di khalik yang ramai, itu boleh timbulkan riak, kibar, takabur, ujub. Lebih baik bersendirian waktu tahajud, duduk di atas sejadah dekat rumah, nangis itu lebih baik. Lebih dalam keadaan mahmudah hati. Nanti Allah pelihara daripada mazmumah hati kamu. Tapi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bukan. Saya tawaf Kaabah tadi, saya menangis bukan kerana mengenang dosa saya, tapi saya mengenang kematian guru saya dalam keadaan su'ul khatimah. Dia orang yang alim, dia sentiasa tarbiyah saya, menghidupkan hati saya kenal pada Allah, tapi matinya tu dalam keadaan su'ul khatimah. Agak-agak mati saya tu macam mana nanti. Maka saya tu fikir agak-agak saya mati macam mana. Maka kerana saya tu terlampau fikir tadi, menyebabkan saya pun tak sedar saya tu nangis. Maka saya memikirkan apakah kematian saya juga sedemikian atau sebaliknya. Ya hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala mengatakan seorang beramal dengan amalan baik, maka hatinya tu mesti lebih nak kena takut pada Allah berbanding hati orang yang melakukan maksiat. Hati orang yang lakukan maksiat tu takutlah, dia takut pada Allah. Tapi perlu ingat, kedudukan hati orang yang taat itu mesti lebih lagi kedudukan hati dia takut pada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada lagi hati yang paling takut pada Allah melebihi hatiku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, tak ada dosa zahir batin dipelihara oleh Allah daripada maksiat. Itu pun baginda mengatakan hatiku lebih paling takut pada Allah. Ini menjadi hujah dalil bagi ulama rabbani atau ulama rohani, bahwasanya orang yang melakukan taat dia mesti lebih lagi kedudukan hati dia takut pada Allah berbanding kedudukan hati orang maksiat. Sayyidina Atha As-Sulami atau Sayyidina Atha As-Salami, boleh juga Sayyidina Atha As-Sulami. Satu hari Sayyidina Atha As-Sulami jahit baju. Kemudian setelah Sayyidina Atha As-Sulami jahit baju, dia lebih kurang dalam tempoh 4 bulan macam tu, pergi kedai tanya kat tuan kedai, wahai tuan kedai, agak-agak pakaian ni telah pakaian yang telah saya jahit ni agak-agak berapa harga mahalnya? Kemudian tuan kedai kata, mahal? Mana ada mahal ni? Ni lebih kurang RM40 adalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 4 bulan saya peruntukkan masa, betul-betul saya teliti apakah hanya harganya RM40. Ya, RM40. Kerana ni kelemahan dia, ni kelemahan dia, ini kelemahan dia jahit, aku tak apa nak kemas, maka lebih kurang RM40. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nangis Sayyidina Atha As-Sulami. Tuan kedai kata, ya Atha, apakah kamu nangis disebabkan nilai pakaian kamu jahit murah? Kata Sayyidina Atha, bukan. Saya nangis disebabkan saya peruntukkan masa ni 4 bulan ni untuk jahit baju ni, dan sangkaanku adalah kamil, sempurna. Tapi kalau aku bawa di hadapan kau kata mana dia sempurna, ini cacatnya menyebabkan murah. Aku ibadah 40 tahun. Kemudian aku hadap di hadapan Allah. Aku sangka ibadahku sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sempurna apa ibadah kamu? Ini kekurangannya. Akhirnya ibadahku ditolak oleh Allah, menyebabkan perjalananku susah dan ku khawatir di tempatku adalah dalam neraka. Kita tak tahu ni, dalam perkara yang paling sia adalah orang melakukan amal yang banyak, menyebabkan amal dia tu debu, tak ada nilainya. Maka pentingnya khaufur raja. Setiap orang melakukan amal, merasakan hati takut pada Allah, apa diterima ataupun tak, dan disertai dengan raja hati yang harap pada Allah supaya amal tersebut diterima, diqabul oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah bin Mubarak, ada karang kitab Az-Zuhud, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala meriwayatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketakutan pada orang mukmin melainkan 2 ketakutan. Pertama adalah ketakutan maksiat lampau yang dilakukan. Maka dia perlu berfikir apakah maksiat lampau itu diampun oleh Allah ataupun tak. Perlu tafakur, renung. Ketika 20 tahun lepas kita kenal diri kita siapa? Mungkin kita tak ada kat sini. Kita sibuk, bangun lambat lagi.
30 tahun lepas kita kenal siapa kita. Kita jauh daripada masjid, jauh daripada surau, sibuk maksiat. Apakah ketika maksiat itu kita diampun oleh Allah ataupun tak, kita tak tahu. Ini kata Nabi yang pertama. Dia perlu risau maksiat yang lampau. Kemudian dia harap pada Allah supaya itu diampun oleh Allah. Kemudian adalah waktu umur yang telah berlalu dulu. Apakah waktu umur dahulu yang dia maksiat tersebut, dia sia-siakan tersebut, akan diazab oleh Allah ataupun tidak. Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ayyuhal Walad, pada kata nasihat yang pertama, Nabi meletakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada dia. Barang siapa sudah usia 40 tahun sedangkan amalan kebaikan masih kurang, lebih banyak lagi amalan maksiat, tempahlah diri menuju pada neraka. Kepentingnya satu orang menanamkan hati perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Samarqandi rahimahullahu taala meriwayatkan ada seorang dia punya takut pada Allah menyebabkan dia tu bagi wasiat pada isteri dan anak-anak dia. Dia kata, ya ahli, wahai ahli keluarga ku, sekiranya daku terlebih awal bertemu dengan ajal kematian, tolong ambil jenazah ku bakar. Kemudian Abu Main aku ni separuh diletak pada daratan, separuh diletak pada lautan. Ada tu tuan-tuan tengok dalam karangan kita Tanbihul Ghafilin Al-Laysa Samarqandi rahimahullah. Satu lagi Tanbihul Mughtarin, karangan Imam Sya'rani. Riwayat saya sebut ni boleh tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab khaufillahi ta'ala, tanamkan hati takut pada Allah. Itu Al-Laysa Samarqandi riwayatkan tu. Dia wasiatkan pada isteri dan anak, punya takutnya dengan Allah, akhirnya dia wasiat sedemikian. Memang betul, firasat dia tu memang kena betul, dia mati terlebih awal, dia meninggal terlebih awal. Maka apa mereka buat? Mereka rasakan itu amanah, akhirnya mereka buat bakar. Abu Maid separuh diletak pada daratan, separuh diletak pada lautan. Kemudian di akhirat dia hadap di hadapan Allah. Allah tanya kat dia, ya abdi, oh ya hamba aku, kenapa wasiat sedemikian? Maka apa yang dia jawab? Inni akhafullah, hati saya tu takut pada engkau ya Allah, disebabkan aku tak tahu nak buat macam mana nak elak daripada pertemuan dengan engkau. Maka sedemikian yang tak masuk akal telah aku wasiatkan pada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, menujulah kepada syurga disebabkan adanya perasaan hati engkau takut padaku. Moga-moga kita harap pada Allah, kita doa pada Allah, tak ada lagi ketakutan yang Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam hati kita, dan Allah taala bersihkan selain daripada hati kita takut pada Allah, dan Allah jadikan hati kita hati yang paling takut pada Allah. Amin. Amin. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, ulama kata kedudukan hati takut pada Allah sampai bila kita nak tanam? Sampai kita dah tahu kita tu ahli syurga. Kita dah tahu dah kita tu ahli syurga, kemudian tak nak takut pada Allah tak apa. Selagi tak tahu kedudukan akhirat kita macam mana, maka selagi itulah menanamkan hati perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, yang seterusnya disebut oleh ulama pentingnya satu orang zuhud terhadap dunia. Saya memandang zaman ni zaman yang akan datang, zaman lagi orang terkebulu mengenai kekayaan. Soal jawatan kita jangan cakap lah, tuan-tuan semua dah belajar lah. Fitnah akhir zaman, dalam bab fitnah akhir zaman, di antaranya adalah fitnah manusia berlomba mengenai soal jawatan. Itu kita tak cakap. Kita cakap soal kita, kerana bukan Allah letakkan kita pada kondisi kedudukan sedemikian. Di antaranya adalah manusia akan berlomba-lomba kepada kekayaan. Nabi SAW bersabda, akan datang satu masa, satu zaman, maksud hadis ni zaman sekarang lah. Maksud hadis tu zaman sekarang, bukan zaman sahabat, bukan di zaman kekhalifahan atau setelahnya, bukan, zaman sekarang. Akan datang pada satu zaman seperti perumpamaan Nabi bagi piring, diletakkan sedikit makanan dikeliling dengan orang lapar, kebulung. Maka Nabi SAW tanya sahabat bagaimana mereka akan ambil makanan. Dalam keadaan nak regut makanan, ketepikan orang, dia nak ambil. Maka begitulah orang Islam akan diserang nanti di akhir zaman. Dan ketika itu Islam tak akan ada kekuatan. Kalah Islam, tak ada kekuatan Islam ketika itu. Sahabat bangun tanya, apakah ketika itu bilangan kami sikit? Kata Nabi, tak, banyak.
Bahkan banyak. Tetapi kamu tu seperti buih-buih di lautan. Disebabkan apa? Hubbud dunia, hati yang terpaut pada dunia. Disebabkan hati kita semua sekarang ni nampak macam saleh, tapi batin tu maksiat, menyebabkan hubbud dunia, cinta pada kekayaan, kemasyhuran, jawatan. Disebabkan ini, maka izzah, sinar Islam tu pudar, sirna, habis, tak ada dah. Dan juga takut kepada kematian. Disebabkan dua inilah kata Nabi SAW, maka nanti umat akhir zaman tu, Islam tu dah tak ada kekuatan dah. Saya tu tertarik kisah Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid ni Masya Allah, termasuk daripada delegasi pemerintahan terbaik Abbasiyah tu adalah Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid punya tarbiyah pada anak dia cukup matang, cukup bagus. Ini ketika pemerintahannya Khalifah Harun al-Rashid. Apa kata Khalifah al-Rashid pada Al-Ma'mun dan juga kepada anaknya lagi seorang, wahai anakku, pergilah kamu menuntut ilmu. Kita jangan panggil ulama datang di tempat istana kita, biar kamu pergi. Setelah masyayikh atau para syekh mengajari ilmu pada engkau, ketika mereka nak beredar daripada tempat duduk, nak bangun, pergilah kamu kedua kepada slipernya, kasutnya, kemudian lari bawa di depannya, letak di depannya. Ini anak raja ni, yang tarbiyah raja, suruh anak buat macam ni. Kita bukan anak raja pun tak suruh juga anak kita macam tu. Tapi kata Khalifah Harun Rashid buat macam tu. Perawi mengatakan ketika syekh yang ngajar anak raja ni, dalam ramai ni dia ada dua anak raja Khalifah Harun Rashid, ketika bangun syekh mereka ni, maka mereka akan lari dan mereka berkelahi, gaduh. Aku nak ambil, tak aku nak ambil, abang yang nak ambil, tak adik yang nak ambil, bergaduh. Sehingga akhirnya perawi mengatakan aku tersenyum, dan syekh tu pun tersenyum kerana akhirnya mereka bawa satu sebelah, satu yang kanan, kasut kanan, satu kasut kiri, lari letak di hadapan syekh mereka. Masya Allah. Hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tawaduk ataupun tarbiyah Khalifah Harun al-Rashid, tak peliklah ketika itu masih kekuatan Islam tu masih bersinar, memiliki kekuatan. Kerana itulah tarbiyah yang telah ditarbiyah. Tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya memiliki harta yang banyak tu diinfakkan. Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, like father like son, sebiji macam ayahnya juga. Al-Hilyatul Awliya tu dia cerita, sahabat datang, Ali dengan Muawiyah tengah bergaduh, jom ikut perang, jomlah kita tu berpihak pada Ali atau Muawiyah. Berkata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, selain Ali itu la ilaha illallah, Islamnya dia masih Islam, syahadah, Muawiyah masih syahadah, maka ku tak ada berpuak untuk menumpahkan salah satu darah mereka. Nasihat saya pada akhir zaman ni, maksudnya jangan terjun pada medan politik untuk komen yang bukan-bukan, maksud saya. Boleh, tak ada masalah. PRU datang, undi, bismillah, doa pada Allah. Tapi sebelum PRU nak komen-komen tu jangan, bermusuh-musuh tu jangan. Ini Abdullah bin Umar ni. Apakah kita kata kita nak lebih lagi berbenih Abdullah bin Umar? Sikap pertengahan baiklah yang diambil oleh Abdullah bin Umar. Dan zaman kita ni hirup pikuk jagat ni, maka lebih sesuai ambil cara macam tu. Dia ada syahadat la ilaha illallah, dia syahadat la ilaha illallah wa syahadat anna Muhammad Rasulullah, keduanya, maka tak ada perbencian antara kedua, tak ada. Tapi ketika undilah salah satu. Hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu satu hari naik kuda. Ketika naik kuda ni, tiba-tiba Abdullah bin Umar turun. Ini kuda baru beli, mahal. Istilah kita kalau zaman sekarang kenderaan mahal lah macam tu. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wahai sahabatku, pembantuku, tolong jadikan kuda ni kuda wakaf untuk jihad. Kata bantunya, jangan wahai Abdullah bin Umar, tak sesuai. Ini biasa orang bawa jalan-jalan, orang tengok. Apakah tuan nak tengok kuda ni mati kerana kena anak panah atau kena pedang musuh orang kafir? Ya. Disebabkan ketika aku naik tadi, aku ada sifat takabur, ujub. Wah, aku ada kenderaan ni, tengok orang lain tak mampu. Dia menyebabkan rosaknya batinku.
Ia menyebabkan hatiku ada ujub takabur. Allah Ta'ala tak pandang hamba yang memiliki hati yang sombong. Maka kerana ini telah merosakkan hatiku, maka aku wakafkan untuk jadikan dia sebagai jihad. Tuan-tuan yang ada motor, ada kereta, kalau rasa kemah dengan motor dan kereta, bagi kat saya untuk saya pergi kuliah. Jihad tu. Hadiri wal hadiran, tuan-tuan juga pada rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan dah hujung dah, maka lebih kena fikir soal harta ni. Maka banyakkan infak. Nabi SAW bersabda, beruntunglah wahai sahabat muhajirin yang miskin, begitu juga umat. Setelah aku memasuki syurga, maka bergembiralah. Setelah itu kamu semua akan masuk ke dalam syurga. Setelah 500 tahun baru orang kaya diampun oleh Allah akan masuk ke syurga. Sahabat mengatakan, kami kat dunia satu saat tak boleh berpisah dengan Nabi kerana harta menyebabkan 500 tahun kami berengang dengan Nabi. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Maka kami rela tinggalkan kekayaan kami demi kami nak duduk rapat sentiasa dengan Nabi SAW. Maka sahabat mengatakan, sebenarnya kami tak ada keinginan kepada syurga sebenarnya. Bidadari bagi kami tak liur pun. Makanan yang ada di syurga, kerana Nabi duduk dekat dalam, maka disebabkan itulah kami suka. Ja'far At-Tayyar atau Ja'far bin Abi Talib, Nabi kata tak ada yang masuk Islam yang paling gembira melainkan masuk Islamnya Ja'far. Dan tak ada lagi yang paling sedih syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far bin Abi Talib. Abdullah bin Ibn Rawahah pun syahid juga dalam medan peperangan ni. Di antara sedih yang aku sedih adalah Ja'far. Kata Nabi, Ja'far syahid duduk dalam kubur sebahagian taman syurga, tapi katanya tak, lebih nikmat duduk bersama denganku. Maka diminta izin pada malaikat Jibril supaya diminta izin pada Allah Ta'ala, sehingga Allah memberi izin untuk rohnya duduk berkeliaran di sini, kerana dia mengatakan lebih nikmat dia duduk bersama denganku. Tuan-tuan tu banyak infak. Moga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita. Amin. Amin. Pembahasan ni dia agak bertentangan dengan hawa nafsu sikit. Sekurang banyak infak, jangan cinta dunia, jangan kekayaan. Dia tu pembahasan ni bertentangan dengan hawa nafsu. Moga Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik pada kita. Amin. Ya hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga membuat dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mengakhiri kuliah, saya mohon maaf banyak-banyak. Sekiranya ada percakapan saya yang terguris hati tuan-tuan, mohon maaf banyak-banyak. Saya harap daripada kalangan jemaah, tolong sangat-sangat doakan untuk saya, doakan untuk ummah, masyarakat, anak isteri, jiran-jiran sahabat, dan tolong sangat-sangat selit-selit nama saya dalam rintihan doa tuan-tuan puan-puan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah, minta sumbangan pada sekolah tahfiz sahabat saya, Mahat Tahfiz Al-Hidayah wal Ihsan di Kapar, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan mereka pada kita juga. Akhir kalam baik itu datang daripada Allah. Silap kelemahan kekurangan ia datang pada sisi sendiri. Hakikatnya qadri khairi syarri min Allah Ta'ala. Hakikatnya segala sesuatu yang baik dan juga buruk kul min indillah, kesemuanya hakikat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.